Kemudian cara yang kedua untuk awak buat video untuk penyuntingan adalah awak just letak saja, susun segala file ni kat dalam timeline awak. Sebagai contoh, saya nak susun timeline saya bermula dengan white shot. So saya akan drag white shot ni, saya akan letak di sini dekat timeline. Okey. So kalau awak perasan dekat timeline ni, okey, file dia kecil je. Sebabnya dekat timeline ni dia punya masa dia sangat pendek. Kat sini dah 30 saat. Kalau awak tengok kat sini 30 saat. So cara awak nak tengok zoom in atau zoom out adalah di sini. Okey, nampak scroll bar bawah ni? Kita boleh zoom dia. So kalau zoom, so dia punya saat dekat atas ni dia lebih besar, dia lebih precise lah. So sekarang adalah untuk sehingga 5 saat saja. Okey, kalau kita zoom out macam ni, okey, kita boleh jumpa sampai 30 saat. Okey. Antara cara yang lagi mudah adalah awak just tekan alternate. Cursor awak dekat timeline ni awak tekan alternate, hold and then just scroll awak punya mouse kat mana awak nak. And then awak boleh tukarlah kat mana. Sama juga dekat sini. Kat sini pun awak boleh tengok juga. Awak tekan alternate, awak scroll, dia akan kecil besarkan benda ni. Dan kalau awak perasan, line ni adalah line opacity. So kalau saya drag bawah, opacity dia kurang. Ini adalah full opacity. Okey. Dan ada lagi satu trik yang saya boleh tunjuk kat awak, walaupun ini ada antara perkara yang advance juga, iaitu kita createkan dia sebagai dissolve lah. Okey. So kalau dekat sini, bila awak dah zoom file ni tadi, okey, macam biasa kita tekan alternate dekat kotak layer yang kedua ni, and then just scroll awak punya mouse, dia jadi besar, then awak akan nampak line ni. So line ni macam saya cakap tadi adalah line opacity. So macam mana awak nak edit line opacity ni? Ini advance ya. Awak tekan command, cursor awak akan berubah. Make sure cursor awak dekat line ni, and then awak tekan command, dia akan ada cursor akan berubah menjadi ikon tambah tu. Just klik tambah, klik situ. Sama juga dekat sini pun awak klik. Dan yang ini awak turunkan dia ke bawah. So opacity dia akan kurang. So dia akan jadi macam ni. Dia ada fade in punya efek lah kalau awak nak buat. Okay. So bila awak dah letak awak punya media ataupun footage awak kat timeline, kalau awak boleh perasan, video awak ni, stage yang kita dah select tadi bersaiz 1080, tetapi file ataupun media awak ni mungkin bersaiz lebih besar daripada itu. So dia akan jadi zoom lah macam ni kan. So macam mana kita nak setting dia? Setting supaya full image kita boleh nampak. So pergi balik dekat ruang belah kiri atas ni, di sini, tetapi kita tengok dekat effect control. So dekat effect control ni, kalau awak tekan kat effect control, dia lebih masih kosong kan. So awak kena klik media awak. So dia akan keluar benda ni. So bila dah keluar benda ni, kita boleh setting lah, resizekan dia. So untuk yang size ni saya letak 21. So dia akan fit dalam frame size awak lah. So kat sini pun awak boleh adjust untuk dia berada di kiri ke, dia berada di kanan ke, atas, bawah dan sebagainya. Okay. So dekat sini juga awak boleh rotate, awak boleh adjust dia punya anchor point, awak boleh adjust dia punya opacity dekat sini. So ini adalah opacity dia macam saya cakap tadi. Okay. And then speed dia pun sama. Ini kalau advance awak dah pandai, awak boleh bermain dengan speed dia lah. Okay. And then kalau awak boleh perhatikan di timeline ini, okay, saya letak dia di layer yang kedua. So layer yang pertama ni masih kosong. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita boleh letak layer visual yang kat bawah ni sebenarnya. Okay. Sebagai contoh, saya drag satu lagi video ataupun satu lagi image, kita boleh letak kat bawah. Kita boleh susun kat mana yang kita nak nampak. Okay. So ini ada file kat belakang. So dia ada kat bawah. Kadang-kadang kita boleh susun dia dekat tepi juga. Just next to it. So ini pun kita perlu adjust. Kita perlu rescale kan dia. Jadi 41. So awak boleh susun lah segala footage awak dekat sini. Kat mana awak nak letak, berapa saat. Okay. So action tool kat sini saya akan terangkan sedikit apa function action tool kat sini. Okay. Kalau awak nampak kat sini ada selection tool. Selection tool ni macam biasalah,
footage mana yang awak nak select, awak nak drag, awak nak bawa pergi mana dan sebagainya kan. And then ini adalah track select forward, iaitu track select forward ni, misal kata kita pakai selection tool ni, kalau awak nak drag footage ni ke kanan, dia akan, ini mudah lah sebab dia ada 2 footage saja. Sebagai contoh, kita letaklah banyak footage kat belakang ni. So function track select forward ni adalah awak boleh drag whole footage ataupun whole file yang awak dah susun. Saya kata ni so kita boleh tarik terus je, dia akan automatic select semua. Okay, berbanding kalau awak nak selection tool ni, awak kena select satu sampai tekan shift kan. Dia mempermudahkan awak kalau dah banyak file yang awak dah susun, ada audio dan sebagainya. Okey, sebelum saya terlupa, untuk visual ataupun video, dia akan berada di atas, timeline yang berada di atas. Untuk audio, dia akan berada di bawah. Okey, sebagai contoh, saya akan bawa video yang ada audio. Okey, saya drag kat sini. So, nampak tak? Ini adalah video dan ini audio. Awak juga boleh separatekan dia. Saya contoh, tengok dekat sini, link selection ni kita enablekan dia ataupun disablekan dia. So saya akan bawa video ni tarik ke depan. So audio dia tak bergerak pun, hanya video saja yang bergerak. Okey. Tapi audio sync akan lari lah. Okey. Kalau kita tekan ni, kita select audio, automatic audio dan video dia akan select juga sekali. Okey, dia akan pergi sekali. Jangan risau. So, boleh dengarlah audio dia. Itu sebagai satu contoh lah untuk saya tunjukkan kepada awak. Dekat atas ni adalah video dan kat bawah ni adalah video sahaja. So, dekat sini awak boleh susun lah macam mana yang awak nak letak footage awak. Okay. Kalau awak hanya ada JPEG, awak susun lah kat mana. Bagaimana awak nak susun awak punya video. Okay. And then another thing yang saya boleh bagi tahu kat awak adalah function magnet ni. Magnet ni kalau boleh station on lah, supaya sebagai contoh, okey, sekarang ni dia berada, okey, dia separate. So macam mana awak nak satukan dia? Kadang-kadang bila kita satukan ni, kita satukan, okey, kejap saya off dulu magnet ni. Saya off. Okay, kita nak satukan dia, rapatkan ni. Sebab kalau kita tak rapat, footage tu akan jadi, lepas habis footage ni ada blank dan baru footage ni, dia punya transition tu tak smooth. So kalau kita disablekan magnet ni, kita letak, kadang-kadang dia akan lari. Okay, dia akan lari lah macam ni. Kadang-kadang termakan sikit, kadang-kadang ada blank space sikit. Blank space tu sekejap je. So awak boleh perasan macam ni transition dia. Okay, dah ada blink macam tu. So function magnet ni adalah bila kita tekan magnet ni, kalau kita drag pun, kita tarik, bila dah rapat, awak nampak tak? Dekat footage tu, grafik segitiga tu. Sama juga dekat timeline yang awak nak letak ni. Misal kata video yang kedua ni awak nak letak timeline dia pada saat ke 6 sebagai contoh. So awak tarik, dia akan melekat. Dia akan terus melekat kat line tu. So ini minit yang ke-6 awak nak dia letak. Okay, sama juga kalau awak nak rapatkan, dia akan magnet lah, dia akan tarik terus supaya transition tu smooth, tak ada blink yang macam saya cakap tadi. So ini antaranya yang function-function yang awak boleh tahulah. Okay, so ini ada banyak lagi action tool dia yang awak boleh explore. So ini adalah untuk text, untuk awak letak grafik. Sebagai contoh, awak tekan ni, awak letak grafik lah kat sini. So awak boleh tulis lah apa yang awak nak buat. Okay, awak boleh tulis tutorial, and then tekan balik selection tool dan awak boleh adjust kat mana awak nak letak. Dan grafik ni sebenarnya awak boleh adjust kat sini. Okay, awak tekan tutorial ni sebab ini teks awak tadi. Okay, so grafik ni usually akan berada di atas media awak lah. Make sure letak atas, jangan letak di dekat layer bawah. Kalau letak layer bawah, kita tak nampak lah grafik tu. So kita letak atas. So teks tutorial tu akan berada di atas, dan klik tutorial ni dan awak boleh setting teks tu dekat sini. Nampak tak? Dekat effect control, bahagian teks di sini. So awak nak font apa, size dan sebagainya lah, awak boleh adjust kat sini. Awak boleh tukar color, mungkin color biru pekat kan.
mungkin ada stroke warna putih. Stroke ni pun awak boleh adjust width dia berapa, ketebalan, and then mungkin ada background. Kalau awak nak background yang terus tebal ataupun opacity yang kurang, ataupun awak nak ada shadow pun awak boleh buat di sini. Ini adalah setting shadow dia lah, awak boleh bermain lah kat sini setting dia. Kemudian apa lagi yang saya boleh tunjuk dekat awak untuk menggunakan Adobe Premiere ni adalah masukkan sound. So macam mana kita nak masukkan sound kan? Sebab kat sini dia cuma ada video saja, so sound tak ada. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu import sounds lah. So macam biasa, right click, import, pergi kat file yang awak simpan sound. Macam saya kat sini saya ada music, so saya select ketiga-tiga dia dan saya import. So dah ada music dekat sini. So apa yang saya boleh buat adalah saya letak mungkin music ni saya akan drag kat sini. Okay, dia akan jadi macam tu. Tetapi awak juga boleh select duration berapa sound tu awak nak. Okay, sebagai contoh, awak tekan sound ni, music ni, dan awak drag naik atas. Make sure dia berada dekat source ni. Awak drag dekat source ni, awak klik. So awak boleh select bahagian music mana awak nak. Sebagai contoh, saya nak start daripada sini. So saya akan klik mark ni, dan saya nak dia end dekat sini. Saya klik mark out, mark in dan mark out, dan awak boleh drag audio. Macam sekarang ni saya tunjuk example untuk audio sajalah. So awak boleh just drag je. Okay, awak just drag, pergi dekat icon ni, tempat drag audio, awak boleh drag, letak dia dekat sini. So automatic awak punya video dah ada sound. So video awak dah ada sound. Okay, mungkin kita nak pendekkan sikit tutorial ni. So nampak tak cursor ni, ada line merah ni, awak boleh tarik. So dia akan keluar pendek je lah tulisan tutorial tu. Macam tu. Okay, kemudian mungkin untuk video ni, angle ni awak nak sekejap saja. Lepas tu awak nak sambung terus dengan angle ni. Kemudian awak nak angle ni berada di kat belakang ni. Mudah. Awak tekan razor. Ambil razor, awak potong. Bila dia dah potong, ambil balik selection tool ataupun awak boleh tekan V saja. Awak tekan ni, select yang belakang ni dan awak boleh letak kat belakang. Okay. So yang ini macam biasa, macam mana awak drag lah balik bagi dia rapat. Okay, another tricks kalau awak nak bagi dia rapat. Macam tadi saya pilih, saya tekan track select forward kan. Another trick adalah awak klik ruangan di sini. So dia akan nampak kotak berwarna putih ni. Bila dah keluar kotak warna putih ni, awak tekan delete. So dia akan automatically drag rapat dengan footage yang terawal. So dia akan jadi macam ni. So music sampai sini je kan. So footage yang ujung tak ada music lah. Tapi extreme ni tadi adalah footage yang ini. Okay, footage yang sama tapi kita bawa ke belakang. Kalau saya boleh labelkan, ini adalah footage yang sama. Kalau untuk awak nampak, saya tukarkan color dia sebagai rose. Oh, sekejap. So untuk big close up ni pun awak nak potong sampai sini sahaja, and then awak nak letak kat belakang ni pun boleh. Awak tekan je razor ataupun shortcut key je, just tekan C dekat keyboard. So dia akan jadi razor. Awak klik kat sini, and then awak tekan V untuk jadi selection tool balik. Dan awak ambil ni dan awak letak kat belakang. So kat sini awak boleh. So dia akan berulang lah. Okay. So untuk music ni mungkin kita nak bagi dia panjang sikit. So awak select music ni, pergi kat ujung, cursor awak akan tukar merah ni, awak akan panjangkan dia macam ni. So ini antara video awak lah yang awak boleh buat. Okay, macam tadi saya tunjukkan source ni untuk drag audio sahaja kan. Okay, kita pun boleh drag audio dan video. Sebagai contoh, saya selectkan footage ataupun file video saya kat dalam source. Just click and drag. Okay,
Kat sini saya nak pilih bahagian yang ini saja. Okey, nak nampak dia dekat sini saja. Saya tekan mark in and then saya nak ambil sampai sini saja. Okey, footage ni saya tak nak pakai. Okey, sampai sini saja. Saya akan tekan mark out. Bila dah tekan, awak boleh drag dua-dua tau. Audio dan juga video. Cursor awak dekat tengah-tengah ni dan awak terus drag masuk timeline. So kita akan drag dia audio dan juga video kat bawah ni. Okey. Nampak audio dan juga video. Tetapi awak juga ada multiple choice. Is it awak just nak drag ataupun awak nak ambil video sahaja without audio pun boleh. Itu awak tekan kat sini. Ini drag video only. Klik dan drag. So dia akan ambil video sahaja. So bila video sahaja, okay, saya adjust dulu file size dia. Okay, bila video sahaja, awak boleh panjangkan audio awak kat bawah ni. So kita pakai audio kita lah. Macam tu. Atau kalau awak pergi kat source, awak nak import audio sahaja. Sebagai contoh, saya mutekan dulu file audio ni. Saya mutekan dulu. Kita nak pakai audio sahaja. So kita drag je lah audio. Mungkin kita nak pakai sound dia sebagai video background, music background video kita kan. So saya drag. So dia akan pakai lagu yang video tadi. Okay. So dekat sini pun, kat layer awak ni, bahagian timeline, awak boleh select sebenarnya kat mana yang awak nak tengok. Sebagai contoh, untuk layer video ni saya tak nak nampak, saya nak hide kan dia. Kita boleh padamkan. Okay. Kalau kita tak nak ada grafik, kita boleh padamkan. Ini untuk lock lah macam biasa. Kita tak boleh nak adjust dia. Untuk lock. Dan untuk audio pula, kita ada mute kan. Kalau kita tak nak dengar muzik yang atas ni, kita boleh mute kan dia. So kita tak dengar. Kita tak dengar. Kita hanya dengar audio di layer yang kedua saja. Okay. Contoh awak ada banyak audio. Sebagai contoh awak ada banyak audio kan. Okay, ada 3 audio sini. Awak cuma nak dengar layer yang kedua ni punya audio saja, ataupun layer yang ketiga punya audio je. Awak boleh tekan S. S ni adalah solo track. So awak boleh fokus dengar. Aku ini, berimankah aku ini, baca Al-Quran pun aku tak. Okay, itu function dekat sini lah. Ini macam biasa. Lock screen ni untuk awak lock dan tak boleh adjust dan sebagainya. Sebab kalau awak select banyak pun, okay, select kat sini, dia tidak terjejas lah. Okay. And then another things yang saya boleh tunjukkan ke awak adalah untuk apply fade in fade out effect. Kita pergi kat effect. Awak boleh pergi kat effect ataupun awak boleh tekan kat effect sini. Tapi saya lebih suka pergi kat effect bahagian project library ni lah. So pergi dekat video transition ni, ada nama video transition dan ada dissolve. So pergi kat dissolve, dia ada cross dissolve, deep to black, deep to white dan sebagainya. So senang saja. Saya suka ambil cross dissolve lah. So cross dissolve, tekan and drag bawa sini. Make sure dia berada di tengah-tengah ni. Nampak tak? Dia ada, kalau saya buat kat sini, dia punya image tu ataupun dia punya file tu ada perbezaan. So just lepas drag. So dah ada benda ni. So bila cross dissolve, awak akan nampak dia macam ni. And benda ni pun sebenarnya kita boleh setting nak dia panjang dan pendek. Mouse awak pergi dekat sini, tekan, pergi kat ujung, cursor awak akan berubah icon. So awak boleh setting. So dia akan cross dissolve. Kalau drip to black pun boleh. Drag je. So kat sini nanti dia akan drip to black, dia akan berubah menjadi hitam. So itu adalah antara salah satu cara untuk awak buat editing dan juga transition lah. Okay. Awak juga boleh susun untuk letak sound effect. Okay, sebagai contoh saya ada thunderclap ni. Pergi dekat source, kita boleh select sound effect apa yang kita nak. Okay, ada bunyi guru. Dan kat sini bunyi guru yang macam ni. Okay, so saya nak select bunyi guru yang inilah.
klik, selectkan potong, kita letak, kita susun lah kat mana kita nak letak. Mungkin dia berada dekat ujung, ikut pada sesuaian video awak. So bunyi guru tu tak berapa kuat. So cara nak kuatkan dia, awak pergi dekat sini. Okay, besarkan sikit audio dia. Macam ni, dekat bahagian kanan ni untuk zoom in zoom out audio. So antaranya kat sini awak boleh nampak ada line putih ni, awak boleh naikkan untuk dia kuat. So tengok. Okay. Ini adalah salah satu contoh untuk awak buat audio awak. And then audio untuk penutup pun awak boleh adjust dekat effect. Saya kata dekat effect ni, awak pergi dekat audio transition, pergi kat crossfade ni, awak boleh ambil constant power ataupun constant gain, letakkan kat ujung, dia akan slowly dissolve lah audio. Okay, nampak tak? Kalau tak berapa perasan, kejap panjangkan. So dia akan slowly dissolve. So ini adalah antara basic thing yang awak boleh apply untuk menggunakan Adobe Premiere dalam penghasilan video awak. Jadi cara untuk render saya akan tunjuk di video yang seterusnya.